Macam mana cara untuk mengisi borang hybrid blended? Jom saya tunjukkan. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu saya bukanlah orang yang mereka bentuk borang ini dan saya sebenarnya bukanlah pakar sangat. Cuma saya nak share apa yang saya tahu dan harapnya selarilah apa yang telah dikehendaki oleh pihak JPPKK BIPD. Okey, jom kita tengok. Okey, ini borang dia. Jadi borang ni tuan-puan boleh dapatkan dengan pegawai pembelajaran di Politeknik ataupun Kolej Komuniti tuan-puan. Okey, langkah pertama kita kena isi yang color kuning. Bukan, yang color oren. Okey, yang pertama atas ni kita kena isi kita punya kod subjek lah. Kemudian kita pastikan ataupun kita isi teori, praktikal dan tutorial untuk subjek yang kita ajar tu berapa banyak dalam tempoh 1 minggu. Okey, jadi untuk subjek saya ni teori dia 2 jam seminggu, praktikal dia 2 jam seminggu. Okey, jadi total adalah 4 jam lah. Kalau tuan-puan ada subjek tutorial, kat sini boleh masukkan tutorial juga. Contohnya, subjek matematik misalnya lah. Tapi kalau untuk subjek engineering, biasanya teori 2, praktikal 2. Okey, jadi kita dah isi teori dan juga praktikal. Jadi 2 jam seminggu untuk teori dan 2 jam seminggu untuk praktikal. Total jumlah untuk 14 minggu adalah 28 jam untuk teori dan 28 jam untuk praktikal. So, jadi subjek ni dia akan mengambil masa sebanyak 56 jam. Jadi, untuk subjek ni, praktikal dia kena face to face lah. Kena secara hands on. Jadi kat sini kita letak praktikal sebanyak 28. Tapi saya terfikir juga ada juga subjek-subjek yang praktikal boleh dibuat secara online. Jadi mungkin borang ni boleh ditambah kot praktikal jenis online. Online praktikal. Mungkin ada, mungkin subjek-subjek yang ada macam itu. Kalau mungkin subjek-subjek teknologi maklumat mungkin ada. Saya tak pasti mungkin. Jadi kemungkinan versi borang ni yang akan datang mungkin boleh ditambah lagi untuk online praktikal. Okey, jadi untuk subjek saya ni, jadi dia punya praktikal 28 lah. Okey, settle. Kemudian online lecture hours, saya letak, katakanlah saya nak buat untuk kelas ni online lecture 14 jam, boleh ke? Kita letak 14 jam. Dia tak fulfill, dia akan tulis kat sini dependent learning hours are not fulfilled sebab jumlah kat sini, dia kalau tak silap saya, dia kena sama dengan jumlah di sini, 56. Jadi kita kena letak jugalah 28. Baru dia jadi dependent learning hours fulfill. Tapi saya rasa mungkin boleh juga untuk borang ni ditambah baik pada masa akan datang. Boleh diletak juga untuk face to face lecture pada pandangan saya lah. Okey, jadi ini adalah situasi yang ideal bagi subjek ini. Jadi kita nak tahu kita punya susunan ataupun kita punya perancangan untuk hybrid blended kita okey atau tidak, kita akan tengok kat sini. Yang pertama, dia akan tulis fulfill. Yang kedua, kat sini dia akan tulis blended. Blended ni nilai kat sini kena antara 30 hingga 70%. Okey, dan kat sini dia kena tulis 100%. Okey, jadi dah settle bahagian tu. Sekarang kita nak design ataupun kita nak tentukan berapa banyak nota yang perlu kita masukkan di dalam CDOS. Sebenarnya borang hybrid blended ni kita kena buat di awal semester semasa kita nak merancang perjalanan kursus yang kita akan ajar. Jadi kat sini ada dua, satu asynchronous dan satu lagi adalah synchronous. Asynchronous maksudnya kita letak bahan dalam CDOS, manakala synchronous ni kita buat menggunakan Google Meet ke ataupun Teams ke, Zoom ke. Jadi kat sini kita hanya isi kat sini je. Kita boleh isi kat sini synchronous ni, kita boleh isi nilai dia berapa. Contohnya saya nak isi untuk subjek ni, katalah kita nak buat kelas menggunakan Google Meet, saya nak buat 3 kali. Jadi saya letak 6. 3 kali maksudnya 2 jam seminggu, jadi total 6 jam lah. Okey, jadi sekarang ni saya punya bahan, saya perlu letak sebanyak 20 online content dalam saya punya CDOS. Dan sebenarnya nilai ni kalau kita campur dia akan dapat nilai 56. Jadi face to face kelas ni 28 ni mewakili saya punya praktikal. E-assessment ni minima kena ada 2
keperluan untuk mencapai tahap blended kena ada e-assessment minimal 2. Kalau kita nak up 3 pun boleh. Jadi bahan asynchronous kita akan jadi kurang sikit lah. Okay, ni terpulang pada kita nak letak berapa. Tapi minima e-assessment ni kena ada 2. E-assessment ni sama ada quiz ataupun assignment. Okay, boleh jadi 1 quiz, 1 assignment paling minima, ataupun 2 quiz paling minima, ataupun 2 assignment paling minimum. Okay, jadi saya nak kekalkan, katalah saya nak kekalkan sini 2 saja. Okay, jadi saya perlu ada nota online sebanyak 20 nota bersamaan dengan 20 jam. Okay, jadi untuk nota ni, macam mana kita nak tahu equivalent nota-nota kita tu berapa jam? Kita punya slide tu nak kira, satu slide tu nak kira berapa jam tu, dia ada panduan dia. Panduan ni adalah panduan dari Micro Credential. Okay, jadi garis panduan pembangunan Micro Credential ni, okay, ada di dalam muka hadapan website Micro Credential Policc, jadi tuan-puan boleh cari. Okay, ataupun mungkin saya akan letakkan link dia dekat bahagian description di bawah. Okay, jadi panduan ni kata, okay, aktiviti pembelajaran dia, aktiviti berasaskan media, video perakaman, audio, simulasi, animasi. Maksudnya video berdurasi 7 minit adalah bersamaan dengan 1 jam kuliah. Jadi anggaranlah 7 minit sama dengan 1 jam kuliah. Kalau terlebih sikit 8 minit, saya rasa mungkin okey juga, tak ada masalah. Kalau kurang sikit pun, sikit-sikit 6 minit pun mungkin tak ada masalah. Kalau video tu panjang 14 minit, dia dah boleh jadi 2 jam nota di dalam SIDOS. Tapi kalau 2 jam tu dia kena split lah, supaya dia akan dapat satu bahan dan satu bahan jadi 2. Jadi kalau tak kita jadi letak satu tu jadi macam satu bahan je dalam SIDOS tu kan. Itu mengikut pemahaman saya lah. Kemudian untuk nota, 5 minit bagi satu slide. Bagi satu slide paparan nota kita. Untuk 1 jam asynchronous ni, okay, jadi kita perlukan 12 slide. Satu slide 5 minit, jadi 12 slide kita ada 60 minit bersamaan dengan 1 jam. Tapi kita buat tu agak-agak lah kan. Jadi kalau macam muka depan tu selamat datang, tu tak dikira 1 minit lah, agak-agak lah kan. Jadi maksud 5 minit tu konten yang betul-betul konten lah. Bukan sekadar 2-3 perkataan kita dah anggap dia sebagai satu slide. Tak chill lah macam itu kan. Kemudian untuk teks, kandungan teks ada juga. Jadi kandungan teks 500 perkataan bersamaan dengan 3 minit. Jadi kalau 1 jam, agak-agak tuan-puan lah macam mana nak susun dia tu kan. Begitu. Kemudian kalau aktiviti perbincangan, forum dan sebagainya, satu aktiviti tu kita boleh anggap dia sebagai 1 jam. Tapi bila kita design tu berpadanan lah. Bila student buat tu, dia boleh disiapkan dalam tempoh 1 jam. Okey, itu secara asasnya, sebab biasanya yang 4 ni yang biasa kita letakkan dalam kita punya SIDOS bahan dia. Okey, jadi perkara-perkara ni boleh menjadi rujukan macam mana nak letak ataupun berapa dia punya pemberat bagi setiap 1 jam nota asynchronous kita. Baik, saya harap serba sedikit penerangan saya ini dapat memberi pencerahan serba sedikit kepada tuan-puan. Saya pun bukanlah expert sangat, tapi kita sama-sama belajarlah. Dan kalau tuan-puan ada pertanyaan, boleh kemukakan di komen. Terutamanya mungkin boleh tanya teori untuk subjek tuan-puan, contohnya 1. Teori dia 1, praktikal dia 4 contohnya. Boleh tak jadi blended? Ataupun teori dia 1, tutorial dia 3, boleh tak jadi blended? Jadi kita boleh tengok sama-sama dan saya akan cuba buat video jika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sampai jumpa lagi, saya Nizam Zani dan tuan-puan sedang menonton channel Pandai SIDOS. Jumpa lagi. Assalamualaikum.